Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 8:27 pagi. Hari Isnin. So hari ni kita puasa yang ke berapa? 6 7. Okey. Tadi hari ni untuk siapa yang bangun awal sahaja punya video pagi ni. Sebab saya akan padam secepat mungkin. Sebab ini melibatkan next kursus di satu hotel di utara. Jadi saya akan bagi intro dia punya tajuk. Jadi dalam video ni saya akan lengkapkan lebih kurang 40 orang untuk attend dia punya kursus di Kulim Inn, Kedah. Jadi yang ni saya tak open lah untuk semua untuk sambungan. Tapi anda boleh share dia punya konsep apa lebih kurang training yang kita akan buat. Okey, jadi yang pertama sekali hari ni saya akan share dengan anda, tunjuk dengan kepada anda bagaimana untuk apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan millionaire dan bagaimana untuk kita sebenarnya dia sangat mudah untuk kita capai. Jadi banyak orang dia tak tahu apa itu millionaire. Banyak dalam training saya baru ni saya di Podixon, saya ada share sikit kenapa banyak orang tak tahu apa itu millionaire dan bagaimana kita sebenarnya dengan mudah untuk capai millionaire kalau kita fokus. Kadang kita cuma belajar secara serius dan kita bertindak secara serius dengan limit masa yang tertentu pada posisi yang betul. Okey, jadi kalau hari ini saya akan bermula, saya minta lagi 2 minit. 2 minit adalah pukul 8.30 pagi. Jadi anda yang ada kawan-kawan yang boleh share. Sebab ni saya rasa topik yang penting, terutama untuk ejen-ejen di Volten dan juga untuk ejen-ejen di Volten, anda bersedia untuk masuk satu kursus di Kulim Kedah. Saya akan buat, saya akan bagi tarikh hari Sabtu atau Ahad di Kulim Inn, muatan 40 orang. Jadi topik ni hanya berkait bagai membina diri untuk bukan sekadar sukses dalam apa yang kita buat, tapi memahami kenapa kita kena buat dan sebenarnya dia punya step tu tak sesusah yang kita sangka untuk capai status itu. Okey. So, jadi untuk video pagi ni saya open kepada semua supaya untuk kawan-kawan yang buat dalam bisnes yang lain pun boleh tumpang sekaki, boleh menyambung apa tentang video ni. Apa yang video yang saya cakap hari ni adalah bukan seperti biasa. Ini apa yang saya share dan apa yang saya pelajari sebelum ini kepada semua. Jadi apa video yang saya cakap hari ini sebenarnya saya hanya share sahaja dengan anda. Jadi saya tak adalah nak mengajar siapa-siapa di sini. Jadi selamat pagilah semua. Oh, Mr. Coffee. Jadi hari ini saya share sikit dia punya step dan langkah kenapa orang reject, kenapa orang sepak, kenapa orang tenang, kenapa orang tengok macam sampah. Sebenarnya saya akan tunjuk kepada anda dalam satu kursus international yang saya pernah masuk di Singapura. Kursus tu saya copyright sikit dia punya step. Jadi sebenarnya dalam kursus tu sebab dia zaman dulu punya club, millionaire club, jadi saya curi masuk lah di situ dan saya copyright dan saya masih ingat lagi apa-apa yang saya catat dulu, walaupun otaknya sudah tua berkarat. Jadi benda-benda tu lah yang menyebabkan dia menjadi tertarik dan menarik. Jadi benda ni saya akan sampaikan sedikit demi sedikit sajalah supaya kita punya kepala tak serabut di bulan puasa ni. Jadi selamat pagi kepada semua. Tu ada saya punya sahabat dekat situ tu. Syafiq kena pergi main golf. Syafiq pagi-pagi main golf bagi exercise sikit. Okay. Untuk Fazli, good morning. Untuk lagi siapa nama? Muanta Kelabu, ya Allah ya Tuhanku. Nasyalina. Okey. So hari ini tepat pukul 8.31 pagi. Okey, training yang saya akan buat tu sebenarnya melibatkan apa yang saya buat sekarang. Okey, untuk anda yang berada dalam syarikat-syarikat lain, anda boleh ambil knowledge. Sebenarnya knowledge ni dia open saja. Dalam training tu dia sebenarnya apa yang saya pergi hari tu
Satu hari bermula pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Itu dia tertempat di Singapura tahun berapa ya, dulu punya lah. Dulu-dulu punya. Tapi dia punya konsep tu simple, memang menarik. Jadi ada orang boleh kata setuju, ada orang tak boleh kata tak setuju. Jadi saya hanya nak sampaikan dalam training tu, saya just follow sajalah dalam tu. Ada waktu tercapai, ada waktu tunggal langgang, tapi sebenarnya step itu sangat mudah. Tapi nak buat itu rasa susah sebab perangai kita sendiri. Kita punya persepsi yang tu dia ajar dalam kursus. Okey, jadi topik yang saya nak share kepada anda hari ni, dia punya topik dia lebih kurang yang saya catat dekat atas tu lah. Jadi kalau ada yang saya lupa sikit-sikit tu, anda abaikan saja. Kalau anda rasa menyampah tengok video tu, anda keluar saja. Kalau anda rasa okey, anda boleh stay kat situ, tidak ada masalah. Sebab itu semua ni free of charge. Okey, so apa yang saya share kepada anda ni belum masuk kepada apa yang saya sedang lakukan, anda sedang lakukan. Okey, kita bermula sekarang. Ada berapa orang? Saya nak berapa orang saja. Saya nak dalam 5-6 orang je. Sebab tu saya buat pagi-pagi. Lebih kurang tengah hari saya padam lah. Video ni saya tak open. Kalau saya mood bagus, saya biar sehari. Kalau saya rasa menyampah, saya padam. Sebab apa? Saya tak payah ramai-ramai sangat. Nanti dia serabut. Jadi anda di sini, nombor satu saya akan share sikit. Okey, yang baru dengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan-bulan puasa ni, power kita mari pagi-pagi ni. Okey, topik yang saya bagi tahu hari ni adalah millionaire. Millionaire ni sebenarnya tafsiran yang dia bagi tahu itu sebenarnya luas. Kita hanya bercakap millionaire ni mesti duit lah. Mesti duit. Di dalam tu, dia tak sebut apa million money ke million apa. Dia sebut millionaire. Kalau air tu apa dia? Udara . Kalau tanya Mak Rashid dia tahu lah. Okey. Jadi millionaire ni sebenarnya dia bentuk sebenarnya bisnes ini apa yang kita hendak berkait rapat dengan financial dan juga dengan kita punya ability untuk kita punya relax diri kita untuk ketenangan jiwa. Itu full. Itu adalah untuk full. So banyak orang dia fokus pada millionaire tu tentang duit sahaja. Tapi main dia topik tu memang dia terangkan kat kita kepada millionaire tu berkait dengan ketenangan jiwa apabila kita sukses mencapai target dalam financial atau dalam bisnes kita. So, tapi di situ saya takut sebenarnya. Sebenarnya saya nak buat live video dan benarkan orang yang masuk. Sebab topik yang dia bincangkan tu sebenarnya dia nak kita berfikir. Setiap kali video saya akan curi-curi sikit saya ceritakan dalam saya punya video dekat. Sebab dia selalu ada perbandingan dia buat. Kenapa kita kena buat dan apakah perkara-perkara yang kita, langkah-langkah yang kita kena fikir. Okey, untuk topik yang pertama sekali kita tengok di situ. Yang pertama sekali sebelum kita nak move satu decision untuk kita bekerja, ni dia cerita daripada peringkat awal. Daripada peringkat dia tercantiknya waktu kita muda-muda dululah. Sebab dia masa tu otak kita cergas, tapi macam mana saya dah tua dah kan. Walaupun dia mangkuk sikit, dia slow tapi insya-Allah boleh capai, tidak ada masalah kalau kita bagi target yang betul. So dalam kejayaan itu kita kena plan daripada awal. Dia bagi tahu plan daripada awal. Anda jangan peduli apa decision yang orang pengaruh anda buat. Itu persoalan dia nombor satu. Yang pentingnya, kalau dalam matematik, dia sebut kalau 5 campur 5, jawapan dia tu adalah 10. Tapi dia ada juga kaedah 2 kali 5, juga jawapannya 10. Dia ada lagi 5 kali 2, jawapannya pun juga 10. Dan dia ada juga jawapan 15 tolak 5, juga jawapannya 10. Jadi, sebenarnya, sukses itu yang mana punya maths. Dia punya topik dia. Jadi banyak kita semua bercita-cita. Dia punya target, dia punya jangka sampai satu tahap. Dia kata dia boleh dapat title millionaire tu. Jadi baru kita dengar pula. Millionaire yang kaya raya banyak pula yang bunuh diri. Maksudnya, dia tak faham. Dia bukan millionaire tu dekat situ saja. So, tapi kita kena fikir dia punya langkah-langkah dia secara teratur. Okey. Yang pertama sekali, kalau saya buat satu peta, sebab tu dalam training yang saya buat, saya akan ada whiteboard. Saya gunakan whiteboard. Jadi saya akan buat di Kulim Kedah, di Kulim Inn Hotel. Di Kulim Inn. Dia topik ni saya buat secara detail. Tapi hari ni saya bagi intro dulu apa topik tu yang nak bincang. So siapa untuk ahli-ahli yang dalam menjadi ejen Volten, anda boleh join. Saya limit kepada 40 orang dalam grup saya.
Okey. Okay, jadi dia punya bentuk dia begini. Yang pertama sekali kita petakkan di situ, dia tulis itu millionaire. Itu petak dia nombor satu, millionaire. So di atas petak tu kita akan cukup di atas sekali dia bagi tahu kepada kita pengetahuan yang perlu kita ada. Iaitu pengetahuan yang perlu kita ada di petak atas. Petak di bawah dia tu, di atas petak tadi dia ada pengetahuan, knowledge. Anda faham tak dia? Nombor satu dia tanya begini ya. Anda faham tak itu millionaire itu apa? Lepas tu dia akan kaitkan benda ni dengan untuk financial, dia akan kaitkan benda ni dengan bisnes. Dan dia akan kait juga benda ini tentang kerja. Tentang bisnes dan kerja. Lepas tu di bawah petak dia, yang tajuknya millionaire tadi, itu bahagian atas. Bahagian bawah petak tu dia tulis dekat situ kita punya trustworthy, kepercayaan kita. Boleh kita sebenarnya mau serius nak mau untuk capai title millionaire tu. Lepas tu di bahagian bawah pada ayat tu tadi pula dia bagi pada sama ada anda punya kebolehan atau tidak, itu di petak bawah je. Dan di petak sebelah kanan dia tulis itu target. Target. And then di hujung target tu dia bracket dia tulis time, masa. Masa. Jadi nak buat tu, lepas tu di semua petak kecil dengan tulisan tadi dia buat satu petak besar. Dia buat satu petak besar. Dia buat satu petak besar tu, dia kata bagaimana melakukannya. Bagaimana melakukannya. Tapi lepas tu ada lagi bracket situ, anda berdasarkan kefahaman anda. Dia tanya kita pula, bagaimana anda nak lakukan? Okey, kemudian dia buat satu bulatan, dia bagi tahu standard. Dia bagi tahu standard. Maksudnya yang kita semua kena buat. Okey, yang kita semua kena buat. Okey, mula-mula sekali dia bagi tahu kita syarat dia begini. Anda cuba compare dulu, dia kata cuba compare dulu dengan apa yang anda nak buat sekarang. Okey, contoh sekarang ni anda berminat untuk bekerja. Adakah anda betul-betul itu anda punya target? Adakah itu betul-betul yang anda jangkakan selepas kita kerja 35 tahun, anda boleh capai target itu? 35 tahun. So, dia akan bagi 3 decision. Sama ada anda millionaire. 2, anda duduk di kategori sederhana, iaitu puaslah apa yang anda nak tu ada, tapi tidak lebih, tidak ada bermasalah. Dan di bawah sekali, anda membuat kesilapan, dia akan melakukan problem. Anda stres, ada orang bunuh diri, dia duduk kategori itu. So, saya simpulkan dalam training saya tu, negative 1, 0 dan positive 1. Benda tu saya translatekan begitu. Maksudnya negatif untuk terangkan kepada orang, saya tulis tu negative 1. Maksudnya itu orang dia, selepas dia duduk pada umur tertentu yang dia target, dia stres, dia tension dan apa dia target tak capai menjadikan kecewa. Ada yang bunuh diri pada posisi itu. Dan yang saya tulis itu besar kepada negatif 1 itu, yang kosong itu dia duduk di tengah-tengah. Kan saya pernah buat video tu kan, saya bagi tahu dia duduk di tengah-tengah, di mana maksud tu dia tak sukses untuk mencapai ke tahap millionaire, tetapi dia juga tidak fail dalam keadaan orang yang seperti biasa. Cuma perbezaannya dia ada pada 2 stage, iaitu dalam stage kita yang pertama keperluan, saya kata tadi, bila kita start buat kerja dialah kita memburu keperluan kita. Nak kena ada kereta, rumah dan sebagainya tu, benda tu kita kena ada. Selepas kita dapat keperluan tu, memenuhi keperluan tu, sebenarnya kita ada saving. Kita ada simpanan. Ada orang dia katalah keperluan kita sebulan 10,000. Kita dah habis 10,000, maksudnya bila kita capai 11,000 sebulan 12, kita mula enjoy. Itu kesilapan. Kesilapan yang kita buat. Dia kena masuk dekat financial kita punya development. Maksudnya kita pergi kepada financial development, kita kena save duit kita tu. Kita save duit tu pula, dia bagi tahu untuk kita mudahkan dapat title millionaire tu, kita kena gerakkan duit yang kita simpan itu. Bukan kita simpan dekat bank. Kita simpan dekat bank, dia keras itu, nilai dia makin turun. Jadi apa yang mereka buat, mereka cuba invest dalam bursa saham dan sebagainya. Ada yang buka company lain yang dia hanya share saja, sebab dia katalah satu kawan tu
dia ada modal, dia tak cukup, tapi dia ada kepakaran untuk buat bisnes. Dia trust, kita percaya dia. So kita minta share, kita ada agreement dengan dia. Dia lakukan semua, kita laburkan kita punya duit, tapi kita punya hasil kita bagi sedikit, dia banyak, kita sedikit pun tidak apa. Asalkan kita jangan terlibat, cuma kita faham konsep bisnes itu. Dan mereka buat 2, 3, 4 sampai berpuluh-puluh syarikat begini. Berpuluh-puluh syarikat mereka. Tapi apa kesilapan kita? Apabila kita mencapai ke tahap kita boleh save duit, kita hanya habiskan duit kita, beli kereta mewah, habiskan duit kita. Benda tu perlu, saya tahu. Benda itu memang perlu dalam bisnes. Tetapi kita perlu double up kita punya nilai. Sebab contohnya, anda pernah dengar ayat saya. Untuk RM1 jadi RM2, dia mudah. Kan? Untuk RM1 jadi RM2, itu mudah. Tapi kalau anda pernah dengar tak? Tapi saya tak pernah explain sebab dia akan menjejaskan bisnes yang saya buat ni kepada orang yang salah sangka. Tapi saya nak buat ni benda ni dalam training. Okey, kalau RM1 nak jadi RM2, mudah. RM10 untuk jadi RM20 pun mudah. RM100 nak jadi RM200 pun mudah. Maksudnya gitu apa dah? Kalau kita RM1,000 untuk jadi RM2,000 itu pun mudah. Tapi kalau RM1 nak jadi RM2,000, dia susah. Jadi bagaimana kita nak dapat keuntungan yang pantas dan cepat? Iaitu kita perlu ada satu volume yang besar. Volume itu kita ambil daripada mana? Daripada bisnes kita yang asal tadi. Yang kita dah melepasi kita punya keperluan. Anda kerja tidak salah. Keperluan anda dah lepas. Extra tu buat financial management untuk securities. Anything happen dekat kita punya bisnes, kita boleh fast, boleh bangun balik. Itu kita kena ada financial simpanan. Dan kita kena ada plus 2 punya saving, iaitu kembangkan duit kita itu. Kembang duit kita itu pergi ke double, triple dan siapa. Macam mana nak buat bidang apa? Anda lebih tahu bidang tu. Nampak sekarang ni banyak kan. Jadi saya tak mau cerita. Ada orang beli emas lah. Jadi kalau kita letak duit tu di rumah macam tu, dia makin menurun, makin menurun, makin menurun. Jadi kita harus kembangkan duit tu. Dia cepat macam mana? Samalah. Kalau duit kita situ ada RM1, dia jadi RM1 senang. Tapi kalau RM1 kita nak tunggu dia dapat RM1, pengsan kita. Tapi dengan keuntungan yang kita dapat tadi, kita boleh kembanglah dia. Kita ada RM1,000, dia akan jadi RM2,000 dengan mudah. Kalau kita ada RM10,000, dia boleh jadi RM20,000 dengan apatah lagi kita yang mencipta million dekat situ. Anda boleh bayangkan, contoh, saya bagi tahu sebab saya buat Volten kan, rakan-rakan niaga kita di Volten, ejen-ejen Volten yang mencapai ke tahap 1,5 tahun, ada yang dapat 4 juta, 3 juta. Bayangkan duit 3 juta itu dikembangkannya dalam masa beberapa bulan saja daripada satu sistem yang betul, bukan sekali cepat kaya. Dalam satu sistem yang betul, dia boleh kembang dan macam tadi RM1 jadi RM2, mudah. Dia boleh buat 2 juta, 1 juta menjadi 2 juta sama dalam masa yang sama. Lebih kurang. Sebab tu ini adalah ayat dalam training, dalam motivasi, dalam proses di Millionaire Club. Millionaire Club tu dia bagi tahu kita harus kembangkan duit itu bagi dia beranak, bagi dia bergerak. Jadi yang saya tunjuk itu satu kaedah. Kita boleh bantu share dengan kita punya partner-partner bisnes yang buat lain, tetapi kita based on beberapa syarat dan transfer kepercayaan kita kepada dia. Kita invest sama banyak, tetapi kita ambil keuntungan sedikit sebab dia yang akan menguruskan. Itu satu-satu. Kedua, kalau dulu kita main bursa saham Kuala Lumpur dan sebagainya, orang yang pandai-pandai dia ambil masa, itu secure. Dia ambil masa, dia akan naik. Duit kita tu akan naik. Dan kita sekarang ni lagi senang. Macam-macam lah, saya tak mau cerita. Anda lebih faham ni sebab dia cerita sensitif. Anda boleh bayangkan, dalam masa sama ada berapa income dekat situ. Kita ada income satu yang main kita buat. Betul tak? Yang dua, kita saving tadi, kita kembangkan dia. Dia auto sendiri. Dan anda tengok, dari segi gandaan di sini, kita diajar pula bagaimana stage satu tadi yang kita sekarang buat bisnes ini, income dia macam mana nak naik ke atas lagi. Dan yang kita dah buat yang kedua tadi, kita dah pindahkan dia kepada strategi yang kedua tadi, juga dia akan naik serentak. Jadi setiap bulan kita transfer, dia punya kenaikan tu berganda-ganda. Jadi dia ambil masa, bukannya main minggu ni esok macam main judi tu bukan macam tu. Ini kita buat bisnes macam ni, kita ambil masa. Tapi setahun contoh, 2 tahun. Bayangkan kalau kita simpan duit kita setahun, katalah RM500,000, kita simpan di situ. Dia kerah duduk macam tu je, nilai dia makin turun. Tapi kalau kita pandai kembangkan dia, RM500,000 tu setahun dia boleh jadi sampai 4 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Contoh macam itulah. Tapi benda ni perlu dimasuk dalam kelas untuk ajar.
untuk belajar supaya kita mudah faham. Jadi saya punya video pagi ni cuma saya nak inform kepada anda. Sebab duduk di zaman sekarang ni mudah. Zaman dulu pening kepala kita. Nak kena baca buku kan. Nak cari meeting dia mahal. Nak masuk kelas dia sangat mahal. Saya pergi nak dengar ceramah di Singapura kena bayar berbelas-belas ribu. Lepas tu kita tak ada duit. Title kita pula dia nak baru dia bagi syarat pula. Jadi nak faham pula kena cari sifu. Sekarang ni kita online. Jadi saya nampak sangat mudah lah untuk anda semua untuk capai benda ni dengan baik. Okey. Jadi dalam training tu dia akan bagi tahu at the end daripada structure tadi. Dia ada tunjuk sampai 10 kaedah untuk kita kembangkan duit. Di hujung tu dia tulis tu duit bekerja untuk kita. Duit bekerja untuk kita. Itu duduk di final dia. Jadi maksudnya sebab tu kalau kita tanya yang jutawan-jutawan di dunia ni, nama company yang dia buat pun dia tak tahu, dia terlupa dah. Punya banyaknya. Yang dia pun tahu semua tu dia masuk dekat dia punya duit dia tahu. Company mana ada duit depa pun ada orang uruskan, depa tak mau uruskan. Dia letak pula orang lain uruskan supaya betul-betul mereka ni free time, free money. Itu jutawan punya strategi. Jadi kita tersangkut separuh ke 33% ke 25% ke. Syukur dah tu dalam keadaan sekarang kan. Tapi masalahnya kita sekarang ni masih walaupun zaman berubah, sistem berubah, idea berubah dengan mudahnya, tapi banyak orang kita ni masih seperti dulu lagi. Waktu kita tengah boleh mencipta pendapatan di rumah kita main game, kita sibukkan masa kita menghabiskan kita punya waktu bergambar-gambar di FB dan sebagainya. Anda tahu tak, bila kriteria ini kita tengok, anda boleh bayang tak, millionaire ni dia orang ni main game tak? Anda sendiri dapat tahu, orang yang punya target iaitu masa mereka sangat penting, adakah mereka main game? Anda boleh bayang tak? Jadi kalau kita main game, kita tak boleh masuk dah dia orang punya kategori. Kalau kita main game berjam-jam, membuat hal-hal yang tidak betul. Sayang ketika yang di umur muda-muda tu, anak-anak kita tu yang umur 23, kadang-kadang kita pun tak terbomo. Bila dia main hantu, main game tu, ya Allah. Di kedai mamak saya tengok tu, 6 orang kalau duduk tu main sampai 4 jam. 5 jam. Jadi anda tahu tak, kerana mereka tidak dapat maklumat di keadaan waktu otak mereka begitu cergas, dengan duduk dunia yang paling canggih seperti ini, adakah tak nak ambil peluang yang kita boleh collect million? Modal tak ada, tak apa. Anda tahu tak, dia dah bagi tahu dalam kursus tu, kebanyakan kesilapan yang kita buat, kita mengatakan kita nak jadi jutawan, modal dia memang besar. Dia tak salah, memang tepat. Kalau anda nak punya income yang besar, nak jadi, takkan modal RM1 nak jadi sejuta. Mana mungkin boleh, modal dia mesti besar. Kalau modal dia kita meniaga sejuta, dia nak jadi 2 juta tu kan mudah. Modal kita berniaga kan. Kalau modal kita 10 juta ada duit, dia nak jadi 20 juta tu mudah. Sebab tu kena tengok. Orang yang dapat juta ni biasanya modal mereka besar. Tapi soalan saya, adakah dia bermula pada mula-mula, ada yang mula dengan zero. Jadi di waktu mana dia bermula dengan zero? Tu yang kita nak buat sekarang. Sebab tu kalau anda tengok, bagi saya, ingat bagi saya fokus kepada networking. Bila saya sebut networking, anda tahu tak, ayat networking itu sebenarnya bukan MLM. Bukan MLM saja. At the end, dalam kursus yang hadir itu, dia bagi tahu kaedah yang terbaik terbahagi kepada 2 kehidupan kebanyakan manusia di muka bumi ini. Satu, mereka mengharapkan dia punya customer untuk memburu dia. Customer tu kena buru orang tu. Jadi itu dipanggil Team B. Di mana golongan bisnes ini dia bagi tahu income kita ada limit. Anda susah untuk mencapai satu tahap yang anda bercita-cita nak jadi millionaire. Dan tahap A iaitu anda yang menentukan bilangan customer itu. Market anda. Dan inilah yang semua millionaire buat. Malangnya anda tahu tak, ada dia kata bagi tahu kita separuh daripada 100 orang berminat. 100 dia kata kalau kita anggap 100 orang, antara 35 ke 50 orang dia duduk tengah-tengah. Ada yang tak tahu apa, dia tahu kerja. Anda tahu tak? Satu ke 35 orang manusia dia tak tahu apa-apa. Dia tahu kerja, guna tenaga dan sebagainya, nak kerja kena buat itu, dia kira asal dapat duit.
cukup. Itu dia ada lebih kurang 35 orang. Okey, daripada 3 orang yang lagi sampai lebih kurang 15 orang daripada 35 tu, dia mula mencuba diri. Berfikir untuk duduk dalam keadaan yang agak canggih sikit. Iaitu dia buat part time. Contoh dia kerja, dia fokus kat kerja dia. Cuma dia akan buat part time lah untuk tambah. Dia punya kan berbeza dengan tadi, kerja pakai tenaga, ilmu pun tak nak pakai. Apa orang suruh dia buat saja. Yang kedua tu dia panggil part time. Dia ada part time walaupun dia kerja tapi dia ada buat bisnes kecil-kecil. Dia ada lebih kurang 15 orang daripada 100 orang. Okey. Ada pula lebih kurang 25 orang baki yang tadi. 35 ada 15, ada 25 orang mencuba-cuba, ya, mencuba-cuba buat bisnes. Untuk dia pun tak tahu apa. Dia tahu aku dapat duit banyak, tu saja. Dia imagine itu saja, aku dapat untung. Dia ramai tu, ada 25 orang. Aku kira nak untung je. Kalau boleh modal tu aku nak kecilkan dan aku nak untung cepat. Itu ada 25 orang. Jadi total dah berapa? 75. Dan ada 25 orang yang target untuk menjadi millionaire. 25 orang. Tapi yang main hentam kromo, daripada 25 orang tu, dia ada 20 orang. 20 orang. Yang betul-betul belajar, 5 orang saja. Dan mereka ni sukses. Tapi yang betul-betul sukses, mencapai target hanya 2 orang. Tengoklah, anda ingat tipuannya. Jadi dalam kursus saya akan tunjuk detail kepada anda. Detail. Jadi ada 2 orang. So 5 ni biasanya, yang 2 tu memang jadi purata ni mereka ambil seluruh dunia memang macam tu dan takkan berubah sampai bila-bila pun. Sama lah. Jadi dia bagi tahu kerja. Sebab tu anda tengok dalam kursus motivasi, kenapa dia keluar the successful people, orang yang berjaya dalam satu bidang tu 5 daripada 100 orang, 5% saja. So dia daripada calculation ini. Jadi kita yang jadi millionaire biasa 5. Kenapa? Jadi masalah tadi dia akan huraikan tu kenapa. Yang itulah masuk motivasi yang anda kita duk hadir dalam kelas tu, motivasi kita kena belasah dengan kita punya speaker. Tapi keras masuk kursus, ulang balik kursus kedua, masuk motivasi lagi. Lepas tu jam lagi otak, semangat 3 minggu. Yang tu semua duk kategori tu sedang menolak diri naik ke tahap 5%. Semua tu. Walaupun dia sendiri tak mampu, dia minta bantuan, cuba fahamkan dia. Cuba fahamkan dia supaya bila aku faham, aku akan dengan mudah aku boleh naik. Aku boleh naik ke tangga-tangga yang berikutnya. Malangnya bila dia naik kepada tangga tu, tangga baru naik setakuk, 2 takuk, 3 takuk, dia sudah jatuh ke bawah. Masuklah keluar motivasi, sampai dalam motivasi tu dia tunjuk gambar burung lah, apalah sebagai contoh untuk kita. Itu tujuannya apa tahu? Untuk orang yang dia tak tahu apa dia buat, dia main hentam saja. Kebanyakan yang hadir seperti begitu. Tapi kalau yang kita dapat berfikir, orang yang bijak sikit otak tu, dia akan duduk diam-diam, cuba buka langkah yang betul nak buat, anda lakukan saja. Orang-orang ni dia motivasi diri sendiri. Dia tak perlu orang lain motivate dia. Atas dia tahu yang duk jadi jutawan ke, yang sukses itu pun orang macam aku juga. Cuma aku perlu follow saja. Kita ikut dia buat apa je. Asal halal, jangan kita buat benda, asalkan halal cara yang betul. Kita follow betul-betul apa yang dia buat. Sebab tu ada cerita, saya pernah cerita, kalau kita ni seorang yang miskin, yang bodoh, miskin kerana bodoh kita, tapi kita punya 20 kawan kita yang memang sukses dan mereka berkawan dengan kita hari-hari, agak-agaknya 20 orang tu akan jadi bodoh macam kita atau kita akan jadi pandai macam 20 orang tu. Jadi sebab tu kita nak sukses, kita kena pilih kawan yang betul. Sebab kita seorang, dia orang berkawan dengan dia orang 20 orang yang menjadi jutawan. Adakah selepas 2 tahun, setahun, 20 orang tu bankrupt jadi macam kita atau kita jadi jutawan macam mereka? Yang tu saya beritahu. Sebab tu kita kena duduk. Tapi kalau kita ni seorang yang kaya raya, tapi kita duduk dengan 20 orang penagih dadah hari-hari. Kita tak isap dadah, tapi kita berjaya, kita jutawan. Tapi kita hari-hari duduk dengan minum kopi dengan penagih dadah. Lepas 6 bulan, 7 bulan, setahun, agak-agak penagih dadah tu jadi jutawan ke, kita pula jadi penagih dadah. Kita lah pula jadi penagih dadah majoritinya. Sebab kesilapan kawan yang kita pilih. So, di situlah kalau anda tengok, bila topik dia macam mana, bila kita buat explanation, orang-orang macam ni akan tendang ke tepi. Mereka tak berminat sebab di otak mereka dah setting, kami tak akan tercapai. Jadi kalau kita, macam sebab saya buat motivasi itu bukan buat video, buat apa, bukan sebab kita sayang kita ni banyak muda-muda ni sebenarnya
Mereka dalam zaman sekarang ni yang boleh buat meeting macam ni, saya tak perlu jumpa anda, anda tak perlu jumpa saya, anda duduk di mana pun saya tak tahu, saya duduk di mana pun anda tak tahu. Kan, baju saya nampak cantik tapi di luar tak pakai kain plekat je kan, kalau nak pun orang tak tahu kan. Dengan benda ni kita boleh buat bisnes. Sayang, dalam ni bisnes macam ni kita tak mau belajar benda ni. Sebenarnya, jadi bila kita belajar benda secara serius, anda kena tahulah, dia juga ada explain apa yang kita minat dan apa yang kita tak minat. Apa yang kita suka dengan apa yang kita tak suka. So jutawan start ni dia pilih yang mana. Di situ kita sudah dapat tahu dah. Saya banyak bagi tahu, anda buat yang kita suka, sebenarnya dia tak melangkahkan kita ke arah itu. Sebab dia stres. Kita bila untuk mencapai satu target yang besar, kalau menghappykan semua orang pergi buat. Anda baca benda tu simple saja. Kalau anda rasa untuk capai tahap jutawan tu begitu mudah, baby yang baru beranak pun boleh pergi buat, mana ada nilai jutawan tu? Mana ada nilai sukses tu? Banyak orang, sukses tu apa maksud? Sukses itu adalah orang tertentu. Kalau daripada 100 orang, seorang yang terbaik, itulah yang paling sukses. Kalau pemain bola kan, suatu bola tu anda tengok, dalam banyak pemain tu, orang ni dalam tu seorang. Yang pertama paling hebat, dia ada yang kedua daripada bilangan tu. Dan yang ketiga dia susun. Tu harga mereka tu mengikut susunan. Kenapa? Kerana dia buat satu perkara mendapat keputusan. Keputusan yang berbeza dengan orang lain. Jadi at the end, anda tengok di hujung apa saya tunjuk tadi, jadual yang saya tunjuk tadi, di atas sekali yang pentingnya result. Anda yang kita yang buat target ni, kita kena ada result. Sebab tu kita kena kira secara detail. Kita kena buat calculation secara detail. Perancangan kita kena jelas. Ini kita main hentam. Jangan menjadikan kita lemah tadi. Sebab apa? Kita tak detail pun. Tak bagi target apa pun yang kita buat. Agak-agak kita rasa ndak, kita pergi buat. Rasa tak boleh, yang ni mudah, kita lompat ke sana. Kita rasa yang ni, kita pergi ke sini. Cuba kita buat satu perancangan. Dia ada calculation semua masa dan target. Kan saya selalu cakap, guna ilmu, tindakan dan target. Time, masa, bila. Kan? Jadi semua anda masuklah ke dalam itu. Benda paling penting 3 benda ni. Tapi banyak kita boleh faham, tapi kita malas nak susah. Sebab kita apa? Kita masih buat satu decision, cari kerja yang mudah, yang kita happy, yang kita suka. Dan mau jadi jutawan, mau sukses. Anda fikir bodoh cukuplah. Kalau yang kita buat tu mudah, semua orang boleh buat. Adakah dia panggil sukses? Contoh saya bagi tahu dalam training. Saya duduk dekat dalam satu dewan, saya dari duduk di pintu belakang, saya bergerak seorang-seorang di depan anda semua, di pintu depan. Adakah orang ramai akan tepuk tangan ke saya kerana kehebatan saya boleh berjalan ke depan? Orang lain boleh berjalan macam tu. Tapi kalau ada harimau seekor kat tengah tu, saya boleh lintas jalan posisi itu, melanggar harimau tu, menang saya pergi ke sana, orang secara automatik akan bangun tepuk tangan kepada saya. Kenapa? Kerana berjaya melangkah harimau tadi, tewaskan harimau yang tunggu. Sama dalam bisnes. Kalau kita nak mencapai satu tahap itu, tentu dia punya satu yang orang tak suka. Harimau tadi siapa suka? Hanya orang yang sanggup study cara nak mengatasi dia tu semua ada knowledge. Orang ni lawan belum tentu menang ni. Selagi harimau makan dia. Tapi kalau dia boleh melepasi itu, anda boleh bayang tak? Ramai orang akan bangun tepuk tangan menunjuk kehebatan dia. Sama dalam bisnes. Kalau sebab tu kita perlu diam. Bila dalam bisnes kita tu tak payah nak tunjuk hebat. Buat stres diri kita. Kita designnya apa yang kita nak buat. Kan? Kita kena design dia. Berapa lama. Jadi kalau anda di Volten, anda tengok di Volten. 1 tahun, berapa jutawan wujud di Volten. Dalam masa 1 tahun, kita wujudkan 2 orang jutawan. Setahun setengah, sekarang ni dah mencapai hampir 8 orang. Sudah mencapai 8 ke 10 orang sudah mencapai jutawan. Apa itu jutawan? Di mana bersih income mereka dapat 1 juta. Ada yang mencecah sekarang ni hampir 2 tahun. Belum sampai 2 tahun, tapi sudah hampir 2 tahun. Mencecah 4 juta di Volten. Jadi, kenapa? Kenapa? Jadi, sistem tadi. Sistem itu, kita bukan main apa yang kita suka. Bila nak buat sesuatu, kita kena study benda tu. Apa yang boleh menolak kita dengan pantas. Jadi cara kita buat macam mana? Apa yang kita boleh menguasai orang. Musuh dia, anda tahu tak? Saya kata tadi, networking lah cara dia. Dia ada 2 stage tadi untuk capai jutawan. Semua jutawan buat networking. Peperangan jual senjata adalah networking.
Kapal terbang dijual adalah networking. Anda sedang buat online juga adalah networking. Tunjuk dekat saya satu bisnes, semuanya adalah networking. Wujudnya apa sekolah-sekolah di dunia yang sekolah swasta, itu adalah networking. Tengok dia kena cari customer, dia pindahkan masuk. Yang menciptakan universiti-universiti swasta, anda tengok mereka ada berapa universiti, company mereka, dan mereka adalah networking. Kita dengan networking, kena cari orang ke? Ayat tu kadang-kadang menyampah saya dengar. Cikgu Hamid, kita buat networking kena cari orang. Ada company yang kita cari King Kong, kita cari beruk, lutung. Ada company tu anda buat seorang-seorang. Kalau kaya, anda dengan beruk-beruk tu kaya. Susah nak cerita kat dia orang. Biasa cerita kena cari orang ke. Yang dia orang nak bisnes, nak cari siapa? Kan? Jadi, kaedah itu, kita kena belajar. Sistem tu, apa dia? Sistem. Sebab tu kalau tengok kebanyakan syarikat sedang upgrade dia punya sistem itu, mempermudahkan untuk kita capai. Okey, cikgu, soalan saya. Cikgu kata tadi, kita punya modal mesti besar. Nak jadi jutawan, cara yang termudah. Modal kita jadi besar. Di sini saya bagi tahu kepada anda, memang tepat. Untuk mudah kita mencapai ke tahap itu, anda tahu tak, kita punya modal besar. Soalnya kita ada ke tak ada? Ada tak modal 10 juta nak berniaga cepat? Ada. Cikgu, mana ada cikgu? Anda kena pakai ilmu ini. Ilmu kita, okey, anda tengok, kalau di Volten, saya cakap di Volten. Anda dekat syarikat lain, jangan tersinggung. Ini sebab saya buat, saya cerita. Okey, di Volten. Saya menggunakan modal tanpa risiko. Siapa pengeluar modal? Modal kecil tak buat Volten? Besar. Modal dia lebih pada 10 juta untuk bangunkan ni melebih hampir 20 ke 30 juta sekarang. Siapa yang keluar modal? Ismail Cik Ani. Risiko siapa tanggung? Dia. Saya tanggung tak? Idok. Kan smart tu. Company tu besar tak modal? Besar. Bila besar untuk tak? Cuma bijaknya kita ni, risiko kita tak tanggung. Bisnes tu ada. Tapi bila risiko kita tak tanggung, kita pula tak takut. Alah, masuk modalnya berapa, kalau tak buat pun tak apa. Kan? 95% dia ada pick up tu. Yang tu dia buat main-main. Tapi bayangkan kalau 10 juta tu modal dia sendiri yang buat keluar. Anda tahu dah boleh tidur malam tak? Tak kan? Bezanya otak dia, dia kalau hak dia, dia pemilik pada syarikat tu, dia suka. Bersemangat dia buat bisnes. Dia tak tahu risiko dia tanggung tu 10 juta. Tapi kalau saya bagi pilihan kepada anda, orang jutawan fikir macam mana? Modal guna orang punya. Masa ambil orang punya. Ilmu share dengan orang punya. Barulah jadi jutawan. Masa kalau seorang-seorang kita pergi jual produk kita di pasaran, bila nak kaya? Kita kongsi dengan orang ramai. Orang lain buat sikit-sikit, kita buat sikit. Kita boleh capai jutawan buat. Masa kita. Masa kalau seorang-seorang, kita ada 24 jam je. Takkan tak tidur. 6 jam kita boleh buat apa seorang-seorang? Nak jual kunyit ke, nak jual kopi anda ke, nak jual kapal terbang anda boleh buat tak? Tak. Tapi kalau ada 20 orang, kita buat 1 jam je sehari. Part time kita sejam. Kan? Tapi kita ada 10 orang kawan kita yang juga menjadi ejen. Dia buat sejam sehari. Dia pun buat santai-santai. Jadi jumlah kita punya sudah jadi 1 jam campur 10 jam. Sudah 11 jam. Tapi kita hanya melakukan 1 jam saja. Tapi hasil yang kita dapat 11 jam. Bayangkan kalau kita punya rangkaian tu, dia pun dapat bahagian dia. Kita share dia value dia sikit. Tapi katalah kita buat sejam, kita ada 1000 orang di bawah kita yang buat sejam juga. Bayang, sejam kita bernilai 1001 jam. Inilah networking yang orang buat. Tapi bila kita, direct selling ke tu, ini bulat-bulat. Anda kan ramai jenis tu. Kaya ada orang ni? Tak kaya. Sebab tu saya memang dari dulu fokus cuma belajar secara profesional. Bukan main hentam tukar jadi skin cepat kaya lah apa semua tu. Tu merapu. Masuk ni, study betul-betul, limit time betul-betul, masuk akal. Dengan kebolehan yang kita boleh buat. Sayang sungguh. Anda tengok magicnya. Anda bayangkan. Okey, kalau saya cerita, kalau cerita kat anda, di Volten, di company-company lain pun ada orang hebat ni. Di Volten, dia ada apa? Gaji mereka sehari. Kalau saya bagi tahulah. Tapi anda jangan, sebab tu saya nak padam video ni cepat. Sebab bila orang baca, saya marah orang tu. Jadi saya buat video pagi supaya tak ramai dengar. Okey, contoh saya ambil tahu. Orang terhebat di Volten, gaji dia berapa? Satu hari. 12,000. Kena padam video ni sekali lagi. 12,000 per day.
Okey, kita bekerja, kita bekerja sebulan gaji kita berapa? Paling-paling natural lah, bahasanya logik, 5,000. Kita ambil berapa ribu? Kalau biasa start, kita buat sekarang 6,000 lah. Gaji tu standard 6,000 lah, gaji 6,000. Okey, 6,000 sebulan, 2 bulan sama dengan satu hari gaji budak tadi tu yang gaji 12,000. Dia 6,000 sehari, dia bersamaan 2 bulan orang tu. 2 hari dia bersamaan 4 bulan. 3 hari dia bersamaan 6 bulan. Jadi 6 hari dia bersamaan 1 tahun kau untuk kerja. Orang tu kan kerja 35 tahun. 6 hari anda kali dengan 35, anda tahu tak sampai setahun dia punya hasil sama dengan pekerja tadi yang gaji 6,000 tu 35 tahun. Anda tak logik kita sanggup susah untuk kompres 35 tahun tu menjadi setahun punya income, itu pun tak sampai setahun. Masuk akal tak? Berbaloi lah kalau kita berfikir macam orang lain, idea kita, gerakan kita, movement kita, keberanian kita, ketahanan kita, risiko yang berani ambil, modal. Jadi caranya minimalkan mana? Tu modal tadi, tengok. Token semua sediakan. Apa pengetahuan nak lesen, kita tak payah buang masa pergi kerja. Dia orang yang dah buat. Nak mencipta produk, kita nak cipta seorang-seorang, nak tunjuk hero produk pun kita nak buat, lesen pun kita kena buat, bangunan pun kita kena buat. Oh, itu company aku, kau kena jaga betul-betul. Pandai. Orang yang bijak, benda tu saya kata, modal tu pun kita share dengan orang, bagi orang guna. Time, kita share dengan orang juga. Masa, tenaga pun pakai orang punya juga. Share. Ilmu pun kongsi. Inilah jutawan. Kan betul tak saya kata? Ini yang saya masuk diajar begitu. Dulu. Sebab tu kalau kita belajar, jadi fokus kita bidang-bidang ni. Macam mana nak susun jadual tu yang dipanggil, kita design. Kita design benda tu awal. Pertama bila teknologi sekarang canggih, kalau dulu nak jadi tol 5 tahun, 6 tahun, kita duduk sini setahun pun boleh. Sayang kalau dapat keputusan sehebat ini, kita masih duduk pakai cara saya, style saya. Menyampah saya dengar sebenarnya. Saya cikgu, style saya kan, ada ke style saya? Mana ada style kita? Ikut step dia tu buat. Setuju tak setuju, ikut. Sebab kalau ikut semua orang setuju, semua orang pun tak kaya. Mana ada dalam dunia ni. Kita masuk kelas, mana kita suka lecturer duk ajar kita kedengung-kedengang kat universiti. Menyampah kita kan. Tapi terpaksa pergi. Sebab kita tak faham, itu exam kita fail. Kalau kita tak masuk, dahlah kita pergi kuliah pagi-pagi. Lepas tu sekali lagi malam kena menghafal, membaca buku sampai hafal, sampai ingat. Masuk library pula zaman dulu. Belajar dekat library, tunggal langgang kita kan. Itu pun bukan semua pass. Ada yang pass saja fail. Saya dulu, anda nak tahu tak? Masa kecil, masa saya dekat U dulu, saya pernah fail 10 subjek tu, saya fail semua, 9. Lulus 1 ya. Punyalah bodoh saya dulu. Anda tahu tak? Surat tu sampai dekat ayah saya, arwah ayah saya. Dia sampai ke ayah saya tengah tolong ayah saya. Masa tu bila cuti semester, saya tolong ayah saya pergi potong getah. Potong getah. Saya dulu bapak saya memang potong getah. Dia potong getah punya nak tanggung saya. Pokok getah orang tanggung, orang turis satu je. Dia 3, satu batang pokok tu 3 kali turis. Cukup cari duit nak tanggung saya dengan keluarga saya, adik-adik saya kan. Abang-abang saya. Mati cepat tak apa, dia kata janji nanti boleh tanggung. Jadi saya bila cuti saya duduk dengan dia. Dia satu hari abang saya bawa surat tu hantar kat dia. 9 subjek fail, 1 pass. Jadi ayah saya tanya, pasal apa dapat result ni? 9, dia tulis 9 F, 1 P. 9 F, 1 P. Saya kata ayah, 9 tu fast, 1 tu fail. 9 fast, 1 pil. Ayah saya ambil ketul batu, dia punggai saya. Ingat aku bodoh. Ada ke 9 fast. 1 pil. Orang 9 fail, 1 fast. 1 pass. Saya punya auta kat ayah saya. Ayah, 9 tu, dia tulis tu F. Sebenarnya fail. 9 tu fast. 1 je fail ayah. 1 je fail. Kena ketul kayu tak kepala saya. Ingat saya. 9 saja. Sebab apa belajar susah-susah? Sebab kita tahu benda ni nak lulus exam, bukan tak belajar. Tunggang langgang belajar, tapi result betul belum tentu lah. Samalah kita bisnes. Tapi kalau nak belajar, nak tak berani nak pergi kelas pun pemalas, nak pergi balik, nak repeat balik apa yang kita belajar pun malas, kerja nak bermain banyak, boleh lulus lah exam tu.
lulus kalah Cak Ayam yang tak ada orang recognize kita. Tapi nak number one, number two, kan? Tentulah kita kena samalah bisnes. Jadi kita janganlah duk fikir hal orang. Memang hobi kita nak cari benda yang kita suka. Benda tu semua nak sesuai. Sebab tu nak style kita. Try anda pergi kat universiti tu belajar style anda. Belajarlah nak tengok. Subjek pun anda tentukan. Anda jadi korek. Adakah anda belajar ataupun anda yang mengajar? Dia mesti ada syllabus dia dah siap. Cikgu yang mengajar tu pula memahami syllabus itu. Dia mengajar kita, dia juga kena prepare benda tu. Sama juga bila saya nak cerita kat anda, saya kena faham apa yang saya di apply hari tu. Supaya dia mesti apa saya boleh capai, dan bila saya mengajar, orang tu juga boleh capai. Kalau saya buat benda yang salah, saya tak bungkus, semua orang bungkus. Macam tu konsep dia. Jadi sebab tu anda tak perlu takut jumpa grup-grup kawan-kawan yang attack anda. Anda kena ingat, the only champion saja yang sukses. Yang pentingnya berapa speed yang kita nak pergi. Yang paling penting target. Bukan modal. Kita tahu dah nak modal besar. Okey. Company dah sediakan. Nak modal besar. Lagi apa lagi? Cikgu nak kelengkapan semua produk. Dia dah sediakan. Post produk pun mereka yang bayar. Post produk pun kita tak payah bayar. Company bayar. Training. Company buat. Latihan apa? Semua dia buat. Oh lama. Kita buat apa? Kita buat kerja patut kita buat. Kita dah simple, kita dah ringkaskan banyak benda. Tapi hasilnya sama tak? Kepada satu projek yang punya nilai berjuta. Cuma risiko yang dia pegang. Kita tak pegang. Kita serabut. Tak payah serabut. Itu sebab anda tahu kenapa saya pilih bisnes ini. Dan apa perbezaannya? Income dia no limit. Kalau tadi kita tunggu kita punya prospek ni atau orang mencari kita tu, dia limit income. Tapi apa yang kita buat ni, kita share. Kenapa kita buat tu? Kita sedang membina rangkaian tu adalah untuk ambil 4 benda tadi. Masa kita berkongsi dengan ramai orang. Kita guna 1 jam. Semua orang guna 1 jam. Tiba-tiba grup kita ada 50,000 orang. Anda 50,000 kali 1 jam. Produk yang dipasarkan. Kalau kita seorang-seorang sejam kita boleh jual 1. Tapi kalau kita ada 1,000 orang, berarti produk boleh pergi 1,000 produk kita. Dapat tak kat kita? Masa siapa yang kita guna? Kita share masa dengan orang lain. Dia pun share dengan orang. Kita pun share dengan dia. Masa knowledge, pengetahuan macam mana nak push produk tu market. Saya masuk sikit, dia masuk sikit, semua orang masuk sikit. Makin lupa orang ni dekat negara Indonesia. Dia bijak cara sana. Orang ni Cina bertemu dia bijak orang Cina. Jadi benda ni akan share dengan kita. Kita guna tu, kita tak belajar pun. Tapi kita ambil benda tu. Lagi apa lagi kita ambil? Masa dia, tenaga dia. Kita berkongsi semua. Risiko tak tanggung. Anda boleh bayangkan bisnes macam boleh collect million pun. Ada orang tak nak buat. Saya pun tak faham. Dia masih duduk nunggu, dia nak buka modal sendiri. Dia nak, yang paling dia habit, dia suka, dia kumpul duit nak buat modal. Saya kalau ajak nak buat modal, tak nak saya. Biarlah modal orang buat. Rugi dia orang tanggung kan. Risiko. Dia dapat memang dia untung lebih sikit. Padahal modal dia yang keluar. Modal kita ni kosong apa tak keluar. Dekat rotan apa yang keluar? ILO ya. Yang keluar kemahuan. Yang keluarnya apa? Target kita. Learn keras hati kita. Itulah produk kita sekarang. Produk kita nak maintain target tu. Nak speed dia. Macam mana nak berfikir. Itulah produk yang kita kena prepare. Yang lain semua company prepare. Yang tu pun kita tak mampu nak prepare. So macam mana kita cerita tentang sukses. Luku kepala saya bagi tahu. Nak dapat semua nak mudah. Apa pun nak mudah. Mana ada kita nak susah tak apa. Tapi jangan terlalu lama kita susah. Kita kena belajar. Bukan semua hidup kena belajar. Tak. Target tu sebab tu perlu masa dan target design dia. Nak design macam mana itu dalam kursus saya esok. Yang saya buat kursus tu untuk saya akan buat itu. Nak design dia dan anda follow step tu. Saya nak tanya satu soalan. Saya bagi dia anda kat situ 2 tahun. 2 tahun. Jadi macam mana 2 tahun tu, insya-Allah graf demi income tu dengan izin Allah, dia boleh melambung naik tinggi. Itu saya share dengan anda. Jadi benda ini sangat penting. Anda yang keras kepala, yang boleh nak sukses, saya bagi tahu anda dengarlah cakap. Sebab benda ini adalah bukan saya goreng kepada anda. Saya belajar, saya cuma share. Sebab tu saya selalu pesan, jangan duk panggil saya sifu. Sebab saya tak pernah jadi sifu pun. Ongok macam saya nak jadi sifu. Tapi saya ada satu kecekapan yang orang jarang buat. Saya selalu copyright orang punya dan saya susun dalam satu structure.
Semua saya dapat tu, saya curi orang punya. Saya pergi kursus ni, saya tahu iPad ni dia bagus. Untuk bisnes macam ni, dia ambil yang ni. Dia ambil ni, dia ambil ni, dia ambil susun. Susun dia balik. Susun dia balik, kita ikut step dia. Target dia. Yang ni target dia 4 tahun. Tapi kalau kita susun kaedah target ni, dia boleh pergi 3 tahun. Buat macam ni sikit lagi, dia turun ke 2 tahun. Benda tu yang kita kena study. Yang produk kita cikgu. So, apa produk kita yang terbaik untuk kita jadi milik? Untuk kita secara personal, sebenarnya bukan modal besar yang perlu kita keluarkan. Tapi semangat kemahuan tu yang besar. Semua dah ada kelengkapan. Semua dah ada dah. Disediakan oleh orang lain kan kita. Apa yang kita perlu laksanakan saja. Bagi target betul-betul, jangan pakai otak kita. Pakai dia punya strategi itu betul-betul. Perlu belajar bahagian mana, pergi belajar bahagian tu. Perlu kita cikgu, saya nak closing tak pandai, pergi belajar bahagian tu. Jadi benda-benda inilah yang kita kena belajar. Bukan duk style saya, cara saya, kaedah saya, style saya, nak tengok orang ni naik sikit tak boleh, tengok orang ni terlebih sikit tak boleh, dengki sini. Oh, style saya kena macam ni, duk style saya. Sampai dunia kiamat tak boleh sukses. So, kita mesti duduk dalam sistem. Sekolah pun dia ajar, ada syllabus dia. Syllabus dia bertukar ikut zaman. Dulu kita belajar tu, saya belajar elektronik. Elektronik dulu kita pakai, kita punya apa, semua nak buat satu lampu pun tengok lampu pun jenis lain. TV kita dulu besar kan. Bila jumpa kita punya sekarang sistem sekarang pakai IC integrated circuit. Tengok yang dulu kita belajar tak? Tak belajar dah. Kita belajar IC. IC pula keluar lagi halus. Sekarang keluar berlapis-lapis pula. Dulu mana pergi? Tinggal dah. Keluar. Sama dalam bisnes. Tapi kita nak pakai style dulu lagi. Style saya. Dulu. Tapi nak berjaya dalam keadaan sekarang. Jauh kita ketinggalan. Sebab itu kita lingkup. Kita jahanam. Sebab itu perkembangan sentiasa kita kena ikut. Untuk kita sukses. Jadi sebab itu saya mengamuk selalu dalam training. Saya selalu geram. Sebab apa? Masih nak, walaupun dah buat setahun, 2 tahun, kita tak nampak perubahan dalam diri. Dia masih nak duduk kategori itu. Cuba padamkan semua. Lakukan saja seperti apa yang orang buat. Contoh. Orang dah tunjuk dah pun. Kalau yang best mula dulu, nak jadi jutawan, kita tak tengok siapa lagi. Orang tu pun boleh bertahan sampai sekarang. Ada kebanyakan orang cabut lari. Bila kita start buat bisnes, nak untung. Sebulan nak kaya dah. Seminggu nak kaya dah. 2 minggu ada masalah sikit, lari. Dia nak buat semua. Baru dia nak buat. Sampai mati pun tak ada jutawan. Mesti ada error. Buat ni mesti ada. Tapi kita perkemas dia. Akhirnya orang ni sukses. Ini produk kemek sikit datang mengamuk, sepak dinding. Tak mau jadi jutawan. Ingat orang heran kita tak mau jadi jutawan. Kita panggil nak tolong anda. Anda tak nak, sudahlah. Kita heran apa? Kita nak bantu anda. Bukan nak makan anda. Kan? Kita nak create orang tu. Tapi dia cakap banyak pula. Produk tersilap bilang kalau company sampai dapat terhilang 1.9. Mengamuk. Company apa tak mau buat. Dia macam apa? Macam dia ni agung. Trainer kena jaga dia. Kena kipas dia. Kena kipas. Company pun kena kipas dia. Bro, saya bagi tahu kepada anda. Ini Millionaire Club tak pernah heran. Dia nak ajak kita buat bisnes. Kita yang perlu belajar dengan mereka. Kita yang perlu belajar. Kita nak ubah diri kita. Bukan nak ubah orang punya. Ni otak kita. Sentiasa duk fikir kita nak ubah orang lain. Ni aku kalau niaga ni, dia dapat kaya. Dia fikir negatif macam tu. Jadi sampai bila? Dia tak belajar. Millionaire Club bagi tahu. Macam mana nak bentukkan satu pasukan. Menjimatkan masa. Masa sebenarnya konsep asas tadi saya dah bagi tahu. Dalam dunia jutawan, mereka berkongsi masa, berkongsi tenaga, berkongsi ilmu, berkongsi wang. Semua mereka kongsi. Dan inilah menjadikan mereka mencapai tahap income yang di luar jangkaan sampai kita kerja, mereka punya gaji setahun sama dengan kita makan gaji 35 tahun. Ada orang gaji dia per sehari sama kerja 35 tahun sebab perbezaan kita, dia punya thinking, dia punya tak sama macam mana kita fikir. Orang-orang ni anda pernah tengok ada jutawan merajuk? Pernah dengar tak? Ada orang yang jadi jutawan kuat merajuk. Ada tak jutawan kedekut? Ada tak kita tengok jutawan yang pemalas? Jutawan yang takut rugi, takut kalah? Ada. Mereka hanya berdiam diri. Apa berlaku kesalahan sendiri. Apa berlaku kesalahan sendiri. Tidak pernah melihat orang lain. Apa yang mereka tahu, mereka mesti punya kelebihan untuk membangunkan apa yang mereka mahu. Ini sebab tu anda tengok. Anda study lah bagaimana attitude mereka. Sentiasa mereka buat perubahan. Mula-mula ikut dulu sistem itu. Bagi faham. Kemudian mereka akan upgrade sistem yang diciptakan oleh orang tu. Mereka upgrade.
Mereka upgrade asasnya sama, tapi dia upgrade itu peringkat lagi tinggi. Dalam kursus yang berikut nanti saya tunjuk kepada anda. Dia upgrade sistem tu dengan dia punya owner tu dia upgrade lagi. Inilah dengan ruang dan peluang yang ada pada kita sekarang di Malaysia ini. Dalam di Malaysia ni, siapa yang tak boleh menciptakan pada zaman sekarang daripada duk main game tak tentu pasal tu, saya beritahu kepada anda, belajarlah. Ni belajar baru seminggu nak sukses, mana ada. Anggap ambil masa 3 tahun. Anak muda saya beritahu 5 tahun belajar. Lintang pukal ikut jahanam pun 5 tahun je. Lepas tu anda insyaAllah millionaire. 5 tahun bukan je lama. Hak tua-tua macam saya ni dah berkarat kong dah kan. Anda yang muda 30-an, 40-an, bangun. Masa kita fokus dekat situ. Zaman sekarang dengan kemudahan yang ada, kita boleh speed gila-gila punya. Masalah biasa. Dalam semua ada risiko. Cuma minimize. Semua minimize. Rajin. Kena rajin. Mana boleh malas-malas. Modal sikit-sikit pun kira company keluar berjuta. Kita nak keluar kursus RM30 pun terketak tangan macam ni. Tapi nak jadi jutawan. Pelik tak pelik? Lepas tu yang bagus sikit, suruh upline tolong bayar. Lagi kurang ajar. Tak sukses. Hang belajar aku makan. Kena pujuk lagi. Nak datang tu kena pujuk dia. Mailah ni nak buat training ni. Mailah. Hang makan aku bayar. Tak apa aku tolong bayar. Agak-agak si mangkuk tu boleh jadi jutawan tak? Mana boleh? Orang ada tengok begini. Contoh, si A buat kursus untuk jayakan dia punya grup. Si A tu pun ejen juga. Yang mendengar tu pun ejen juga. Apa perbezaan A yang dia ni menghabiskan duit dia, prepare untuk dia sukses, dia sanggup jemput dia punya ejen untuk dengar dia punya training. Sedangkan dia punya title sama yang ejen, yang mendengar tu pun ejen. Tapi dua ejen ini, anda tahu tak, jauh perubahannya. Sebab itu, yang duduk tu kebanyakan sukses. Kita selalu kat bawah tu selalunya jahanam lingkup. Sebab tu dalam beberapa pagi ni, anda ambillah sedikit apa yang saya boleh share dengan pada anda. Saya harap dengan izin Allah, kita semua dapat kerana Allah di bulan yang mulia ni, buat kerja tu jangan atas kepentingan diri sendiri. Kita nak sukses, kita sukses sama-sama. Caranya bergudang. Jayakan semua kita punya jaringan. Jayakan mereka, automatik kita akan sukses. Itu key point dia. Ada sifat dengki, sifat buruk, sifat jahanam tu akan melingkupkan rezeki daripada Allah untuk kita. Lakukan yang terbaik, tolong orang yang terbaik dengan ikhlas hati. InsyaAllah kita sama-sama akan sukses. Okay? So, selamat berpuasa. Jumpa anda lagi pada next video atau next training saya di Kulin Kedah. Okay? Tapi untuk training tu 40 orang grup saya sahaja. Okay? So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.